Selamat petang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Cikgu Hamsiah binti Kungi, SAC Plus, PPD Sarike, merangkap moderator kita pada petang ini. Cikgu Zainal Biripin, penolong PPD, Unit Sumber dan Teknologi Pendidikan, PPD Sarike. Cikgu Lee Ming Ho, penolong PPD, Unit Pengurusan Sekolah Menengah dan Tingkatan 6. Guru-guru BM Daerah Serike, ibu bapa yang dapat meluangkan masa pada petang ini, dan murid-murid yang dikasihi. Salam Sarike No. 1. Bertemu lagi kita petang ini dalam siri pembelajaran dan pengajaran dalam talian kelas digital Sekolah Rendah Daerah Serike, siri ke-47. Saya, Cikgu Afendi Anapi'i dari SK Asun Serike akan mengendalikan PDP pada petang ini dengan tajuk kata adjektif. Diharap murid-murid dapat menumpukan perhatian dan bersama saya sehingga akhir PDP ini. Suka saya maklumkan di sini, terdapat beberapa tata cara yang perlu dipatuhi dalam kelas digital ini. Nombor 1, murid diminta menyediakan buku catatan sebelum PDP dalam talian dijalankan. Nombor 2, sebarang penulisan di ruangan cat hendaklah dengan bahasa yang sopan. Nombor 3, penulisan dan pertanyaan hanya berkaitan dengan tajuk yang sedang diajar. Nombor 4, guru-guru BM Daerah Serike yang turut hadir akan membantu dan ambil maklum terhadap pertanyaan murid. Nombor 5, perkara yang paling penting ialah murid fokus terhadap pengajaran guru. Adakah murid-murid dah bersedia? Kalau dah bersedia, mari kita perhatikan gambar berikut. Apakah sifat yang terdapat pada gambar tersebut? Murid-murid boleh memberi respon pada ruangan cat. Ya, bagus murid-murid. Semua dapat memberi jawapan yang sangat baik. Sifat yang terdapat pada gambar 1 ialah gemuk dan pendek. Sekarang kita beralih kepada gambar nombor 2, iaitu gambar selebriti. Apakah pula sifat yang terdapat pada gambar ini? Murid-murid boleh memberi respon pada ruangan cat. Tanya, jawapan murid-murid juga betul. Sifat yang terdapat pada gambar ini ialah cantik dan kaca.
Seterusnya, gambar yang terakhir. Apakah pula sifat yang terdapat pada gambar ini? Sila respon pada ruangan chat. Terima kasih murid-murid. Cikgu perhatikan ramai juga yang dapat menjawab dengan betul. Sifat yang terdapat pada gambar yang terakhir ini ialah pantas. Sebenarnya murid-murid, sifat yang terdapat pada gambar yang cikgu paparkan sebentar tadi berkaitan secara langsung dengan tajuk pembelajaran kita pada petang ini, iaitu kata adjektif. Apa itu kata adjektif, murid-murid? Mari kita kupas bersama-sama. Menurut Muhammad Ramli Sabran dan Asmadi Osman dalam buku mereka yang bertajuk Fokus Bahasa Melayu UPSR 2020 menerangkan kata adjektif juga dikenali sebagai kata sifat. Tambah mereka lagi, kata adjektif digunakan untuk menerangkan keadaan atau sifat sesuatu benda hidup dan benda tidak hidup. Kata adjektif boleh ditambah dengan kata penguat seperti ter, se, amat, paling, sangat, sekali, sungguh, nian, dan terlalu. Kata adjektif juga boleh disertakan dengan kata bantu seperti masih, belum, dapat, sudah, akan, sedang, dan pernah. Murid-murid, terdapat 9 jenis kata adjektif yang mempunyai fungsi tersendiri. Pertama, kata adjektif yang menerangkan berkaitan bentuk, iaitu bentuk bujur, bulat, bengkok, lurus, leper, dan lonjong. Contoh ayat. Nomor 1, kayu yang dipegangnya itu sangat lurus. Nomor 2, Ozil menarik batang besi itu sehingga bengkok. Nomor 3, telur ayam itu berbentuk bujur. Bolehkah murid-murid senaraikan kata adjektif berdasarkan contoh ayat di atas? Murid-murid boleh memberi respon pada ruangan chat sekarang. Cikgu perhatikan murid-murid memberi respon yang sangat baik. Ya, kata adjektif bentuk yang terdapat pada ayat di atas ialah lurus. Kayu yang dipegangnya itu sangat lurus.
Kata adjektif lurus merujuk kepada bentuk kayu tersebut. Yang kedua, bengkok. Ozil menarik batang besi itu sehingga bengkok. Kata adjektif bengkok merujuk kepada batang besi yang ditarik oleh Ozil. Seterusnya, bujur. Telur ayam itu berbentuk bujur. Kata adjektif bujur merujuk kepada bentuk semula jadi telur ayam tersebut. Adakah murid faham setakat ini? Kalau faham, kita pergi kepada kata adjektif yang kedua. Kata adjektif yang kedua menerangkan tentang perasaan, iaitu rindu, sayang, gelisah, benci, dan kasih. Contoh ayat. Nombor 1. Encik Azman amat kasih akan isterinya. Nombor 2. Bapa amat rindu akan adik yang berada di kampung. Nombor 3. Rizal benci melihat kawannya yang sombong itu. Bolehkah murid-murid senaraikan kata adjektif perasaan berdasarkan contoh ayat di atas? Murid-murid boleh memberi respon pada ruangan chat sekarang. Tahniah. Semua jawapan murid-murid betul. Kata adjektif perasaan yang terdapat pada ayat di atas ialah kasih. Kata adjektif kasih merujuk kepada perasaan Encik Azman terhadap isterinya. Yang kedua, rindu. Bapa amat rindu akan adik yang berada di kampung. Kata adjektif rindu merujuk kepada perasaan bapa yang sangat rindu kepada adik yang berada jauh di kampung. Seterusnya, benci. Rizal benci melihat kawannya yang sombong itu. Kata adjektif benci merujuk kepada perasaan Rizal yang sangat benci melihat kawannya yang sombong itu. Nombor 3. Kata adjektif ukuran seperti besar, kecil, nipis, panjang, pendek, rendah, tebal, dan tinggi. Contoh ayat. Nombor 1. Buku cerita itu kecil dan nipis. Nombor 2. Peter yang paling tinggi di kelasnya. Nombor 3. Rumah banglo itu sangat besar. Bolehkah murid-murid senaraikan kata adjektif ukuran berdasarkan contoh ayat di atas? Sila respon di ruangan chat.
Bagus murid-murid. Semua jawapan betul. Kata adjektif ukuran yang terdapat pada ayat di atas ialah kecil dan nipis. Kata adjektif kecil dan nipis merujuk kepada ukuran buku cerita tersebut. Nombor 2, tinggi. Peter yang paling tinggi di kelasnya. Kata adjektif tinggi merujuk kepada ukuran ketinggian Peter di kelasnya. Nombor 3, besar. Rumah banglo itu sangat besar. Kata adjektif besar merujuk kepada ukuran rumah banglo tersebut. Nombor 4, kata adjektif cara. Seperti cepat, cermat, laju, lambat, kerap, perlahan, sering, dan selalu. Contoh ayat. Nurul selalu datang ke rumah abangnya. Nombor 2, pandulah kenderaan dengan cermat. Nombor 3, kereta itu bergerak dengan perlahan. Bolehkah murid-murid senaraikan kata adjektif cara berdasarkan contoh ayat di atas? Sila respon di ruangan chat. Syabas murid-murid, respon yang sangat baik. Kata adjektif cara yang terdapat pada ayat di atas ialah selalu. Nurul selalu datang ke rumah abangnya. Kata adjektif selalu merujuk kepada kekerapan Nurul yang selalu datang ke rumah abangnya. Nombor 2, cermat. Pandulah kenderaan dengan cermat. Kata adjektif cermat merujuk kepada cara pemanduan kenderaan yang berhemah ataupun dengan cara yang cermat. Nombor 3, perlahan. Kereta itu bergerak dengan perlahan. Kata adjektif perlahan merujuk kepada cara kereta itu bergerak, iaitu bergerak dengan perlahan. Nombor 5, kata adjektif yang menunjukkan sifat atau keadaan seperti cerdik, baik, jahat, lemah, malu, pandai, dan sombong. Contoh ayat. Sekiranya kita lemah dalam pelajaran, kita mestilah berusaha dengan gigih. Nombor 2, orang kaya itu bukan saja kedekut, bahkan sombong. Nombor 3,
Kita perlulah bijak dalam merancang masa hadapan. Bolehkah murid-murid senaraikan kata adjektif sifat berdasarkan contoh ayat di atas? Sila respon di ruangan chat. Syabas! Jawapan yang baik, murid-murid. Kata adjektif sifat yang terdapat pada ayat di atas ialah lemah. Sekiranya kita lemah dalam pelajaran, kita mestilah berusaha dengan gigih. Kata adjektif lemah merujuk kepada sifat seseorang yang lemah dalam pelajaran. Nombor 2, kedekut. Orang kaya itu bukan saja kedekut, bahkan sombong. Kata adjektif kedekut merujuk kepada sifat orang kaya itu yang kedekut. Nombor 3, bijak. Kita perlulah bijak dalam merancang masa hadapan. Kata adjektif bijak merujuk kepada sifat kebijaksanaan seseorang dalam merancang masa hadapan. Nombor 6, kata adjektif warna seperti warna biru, hijau, kuning, hitam, merah, kelabu, dan lain-lain. Contoh ayat. Nombor 1, Josephine memakai baju berwarna biru. Nombor 2, bagaimanakah caranya membuat kuih yang berwarna kuning itu? Nombor 3, bapa membeli kereta yang berwarna merah. Bolehkah murid-murid senaraikan kata adjektif warna berdasarkan contoh ayat di atas? Sila respon di ruangan chat. Cikgu perhatikan semua jawapan murid-murid betul. Kata adjektif warna yang terdapat pada ayat di atas ialah biru. Josephine memakai baju berwarna biru. Kata adjektif biru merujuk kepada warna baju yang dipakai oleh Josephine. Nombor 2, kuning. Bagaimanakah caranya membuat kuih yang berwarna kuning itu? Kata adjektif kuning merujuk kepada warna kuih tersebut. Nombor 3, merah. Bapa membeli kereta yang berwarna merah. Kata adjektif merah merujuk kepada warna kereta yang dibeli oleh bapa. Nombor 7, kata adjektif yang menunjukkan waktu seperti waktu silam, segera, sekarang, lampau, lama, kini, baru, dan awal.
Contoh ayat. Sekarang saya hendak ke sekolah. Nombor 2. Tolong poskan surat ini dengan segera. Nombor 3. Pengalaman pahit pada masa lampau menjadi pengajaran kepada Abel. Bolehkah murid-murid senaraikan kata adjektif waktu berdasarkan contoh ayat di atas? Bagus! Semua murid-murid memberi respon yang sangat baik. Kata adjektif waktu yang terdapat pada ayat di atas ialah sekarang. Sekarang saya hendak ke sekolah. Kata adjektif sekarang merujuk kepada waktu saya hendak ke sekolah. Nombor 2. Tolong poskan surat ini dengan segera. Kata adjektif segera merujuk kepada waktu atau kadar kecepatan surat itu yang perlu dipos. Nombor 3. Lampau. Pengalaman pahit pada masa lampau menjadi pengajaran kepada Abel. Kata adjektif lampau merujuk kepada waktu di mana Abel pernah mengalami pengalaman pahit. Nombor 8. Kata adjektif yang menunjukkan jarak seperti jauh, hampir, dekat, dan nyaris. Contoh ayat. Nombor 1. Orang tua itu nyaris dilanggar oleh kereta. Nombor 2. Rumah Panjang Nyuka agak jauh dari Bandar Serikei. Nombor 3. Genevieve berjalan kaki kerana rumahnya dekat dengan sekolah. Bolehkah murid-murid senaraikan kata adjektif jarak berdasarkan contoh ayat di atas? Sila respon di ruangan chat. Syabas! Nampaknya semua murid-murid dapat memberi jawapan yang betul. Kata adjektif jarak yang terdapat pada ayat di atas ialah nombor 1. Nyaris. Orang tua itu nyaris dilanggar oleh kereta. Kata adjektif nyaris merujuk kepada jarak orang tua itu yang hampir-hampir dilanggar oleh kereta. Nombor 2. Jauh. Rumah Panjang Nyuka agak jauh dari Bandar Serikei. Kata adjektif jauh merujuk kepada jarak Rumah Panjang Nyuka dari Serikei yang agak jauh. Nombor 3. Dekat. Genevieve berjalan kaki kerana rumahnya dekat dengan sekolah. Kata adjektif dekat merujuk kepada jarak rumah Genevieve dengan sekolah yang dekat dan membolehkannya berjalan kaki.
Kata adjektif yang terakhir ialah kata adjektif yang berkaitan dengan panca indera. Terdapat 5 jenis kata adjektif yang berkaitan dengan panca indera. Nombor 1, indera pandang. Deria yang terlibat di sini ialah mata. Seperti buruk, cantik, bodoh, dan kaca. Contoh ayat. Lukisan yang dibelinya sungguh cantik. Nombor 2, indera rasa. Deria yang terlibat di sini ialah lidah dan telinga. Contoh, lunak, merdu, dan nyaring. Contoh ayat, sungguh merdu suara penyanyi itu. Nombor 3, indera bau. Deria yang terlibat di sini ialah hidung. Contoh, busuk, hapak, harum, dan wangi. Contoh ayat, selimut itu berbau hapak. Nomor 4, indera sentuh. Deria yang terlibat di sini ialah tangan. Contoh, kasar, keras, licin, dan lembut. Contoh ayat, Josephine terjatuh kerana lantai itu licin. Seterusnya yang kelima, gabungan indera. Gabungan indera bermaksud gabungan keempat-empat jenis indera, iaitu indera pandang, indera rasa, indera bau, dan indera sentuh, yang akan menghasilkan situasi seperti aman, tenteram, nyaman, dan selesa. Contoh ayat, saya kurang selesa berada di dalam rumah itu. Murid-murid yang dikasihi, sekarang kita akan membincangkan tentang tahap kata adjektif. Kata adjektif dapat dibahagikan kepada 4 tahap. Pertama, tahap biasa. Perkataan yang biasa digunakan seperti besar, baik, buruk, dan cermat. Contoh ayat, gunakanlah wang ini dengan cermat. Kedua, tahap sama. Perkataan yang biasa digunakan seperti sebesar, sepandai, semerdu, dan setebal. Contoh ayat, wajah gadis itu secantik bidadari. Ketiga, tahap perbandingan. Pada tahap perbandingan, perkataan yang biasa digunakan seperti lebih besar, lebih enak, dan kurang pintar. Contoh ayat, negeri Sarawak lebih besar daripada negeri Pahang. Keempat dan terakhir, tahap penghabisan.
Perkataan yang biasa digunakan pada tahap penghabisan adalah se, paling, amat, sangat, sekali, sungguh, dan terlalu. Contoh ayat, Edsel sangat teliti akan kerjanya. Sawah padi itu luas sekali. Murid-murid, ada soalan? Sekiranya ada soalan, murid-murid boleh respon di ruangan chat. Ya, bagus murid-murid. Nampaknya semua faham apa yang kita telah pelajari pada hari ini. Tahniah cikgu ucapkan. Tibalah masa untuk kita menguji kefahaman murid-murid berkaitan tajuk yang telah kita pelajari sebentar tadi. Adakah murid-murid sudah bersedia? Jika sudah bersedia, mari kita mulakan. Latihan uji minda. Nombor 1. Kereta yang dipandu oleh Nur Aswani terlanggar tiang lampu di tepi jalan. A. Mirip, B. Dekat, C. Jauh, dan D. Nyaris. Apakah jawapannya murid-murid? Sila respon di ruangan chat. Ya, bagus murid-murid. Jawapan yang betul ialah D. Nyaris. Perkataan nyaris merupakan kata adjektif yang menunjukkan jarak. Nombor 2. Puan Pipin berasa kerana anaknya masih belum pulang dari sekolah. A. Takut, B. Ngeri, C. Was-was, dan D. Bimbang. Sila respon di ruangan chat. Bagus murid-murid. Jawapan yang betul ialah D. Bimbang. Puan Pipin berasa bimbang kerana anaknya masih belum pulang dari sekolah. Perkataan bimbang merupakan kata adjektif yang menunjukkan perasaan. Soalan nombor 3. Dialah orang yang paling tiba di sekolah hari ini. A. Awal, B. Baru, C. Kini, dan D. Segera. Apakah jawapannya murid-murid? Murid-murid boleh respon di ruangan chat. Tahniah murid-murid. Jawapan yang betul ialah A. Awal. Dialah orang yang paling awal tiba di sekolah hari ini. Perkataan awal merupakan kata adjektif yang menunjukkan perasaan. Seterusnya, soalan nombor 4. Bentuk badan ikan pari yang membolehkannya bersembunyi
pada permukaan pasir di dasar laut? A. Tirus, B. Leper, C. Bujur, dan D. Lonjong. Murid-murid boleh respon di ruangan chat. Bagus, murid-murid. Jawapan yang betul ialah B. Leper. Bentuk badan ikan pari yang leper membolehkannya bersembunyi pada permukaan pasir di dasar laut. Perkataan leper merupakan kata adjektif yang menunjukkan bentuk. Seterusnya, kita beralih kepada soalan nombor 5. Anjing-anjing yang berkeliaran di kawasan itu telah ditangkap. A. Ganas, B. Bengis, C. Liar, dan D. Ganas. Apakah jawapannya, murid-murid? Sila respon di ruangan chat. Bagus, murid-murid. Jawapan yang betul ialah C. Liar. Anjing-anjing liar yang berkeliaran di kawasan itu telah ditangkap. Perkataan liar merupakan kata adjektif yang menerangkan sifat atau keadaan. Seterusnya, soalan nombor 6. Kerjayanya sebagai doktor di hospital itu dipandang oleh masyarakat setempat. A. Mulia, B. Mesra, C. Megah, dan D. Besar. Murid-murid boleh respon di ruangan chat. Wah, nampaknya ramai murid-murid yang dapat menjawab dengan betul. Jawapan yang betul ialah A. Mulia. Kerjayanya sebagai doktor di hospital itu dipandang mulia oleh masyarakat setempat. Perkataan mulia merupakan kata adjektif yang menerangkan sifat atau keadaan. Soalan nombor 7. Muka Odil kelihatan kerana sudah beberapa hari dia demam. A. Lesu, B. Letih, C. Pucat, dan D. Lemah. Apakah jawapannya, murid-murid? Murid-murid boleh respon di ruangan chat. Sangat bagus, murid-murid. Jawapan yang betul ialah C. Pucat. Muka Odil kelihatan pucat kerana sudah beberapa hari dia demam. Perkataan pucat merupakan kata adjektif yang menerangkan tentang sifat atau keadaan. Soalan nombor 8. Tutuplah tin itu rapat-rapat agar biskut di dalamnya tidak A. Empuk, B. Lemau,
C. Lembek, dan D. Lembut. Murid-murid boleh respon di ruangan chat. Tahniah murid-murid. Ramai murid-murid yang dapat menjawab dengan betul. Jawapan yang betul ialah B. Lemau. Tutuplah tin itu rapat-rapat agar biskut di dalamnya tidak lemau. Perkataan lemau merupakan kata adjektif panca indera yang melibatkan indera sentuh. Seterusnya, kita beralih kepada soalan nombor 9. Dengar betul-betul ya murid-murid. Ramli tidak dapat tidur kerana asyik berfikir tentang masalahnya. A. Lena. B. Mati. C. Enak. Dan D. Empuk. Apakah kemungkinan jawapannya murid-murid? Sila respon di ruangan chat. Syabas murid-murid, jawapan Anda betul. Jawapan yang betul ialah A. Lena. Ramli tidak dapat tidur lena kerana asyik berfikir tentang masalahnya. Perkataan lena merupakan kata adjektif panca indera yang melibatkan gabungan indera. Seterusnya, kita pergi kepada soalan yang terakhir, iaitu soalan nombor 10. Bapa melarang kami bermain di sungai itu kerana arusnya sangat A. Laju. B. Deras. C. Pantas. Dan D. Kencang. Murid-murid boleh respon di ruangan chat. Tahniah sekali lagi murid-murid, jawapan Anda juga betul. Jawapan yang betul ialah B. Deras. Bapa melarang kami bermain di sungai itu kerana arusnya sangat deras. Perkataan deras merupakan kata adjektif yang menerangkan cara. Nampaknya murid-murid dapat menjawab semua soalan yang dikemukakan oleh cikgu dengan cemerlang sekali. Syabas dan tahniah sekali lagi murid-murid. Nampaknya kita sudah sampai di penghujung. Sebelum menamatkan sesi pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin mendapatkan maklum balas ataupun respon daripada murid-murid sebagai rumusan ataupun kesimpulan pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini.
Apakah yang telah kita pelajari pada hari ini, murid-murid? Murid-murid boleh menulis respon di ruangan chat. Bagus, murid-murid. Nampaknya murid-murid memberikan respon yang sangat baik dan memberangsangkan. Ini juga menampakkan murid-murid telah faham apa yang kita telah pelajari pada hari ini. Mari kita simpulkan pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini, kita telah mempelajari tentang kata adjektif, iaitu jenis-jenis kata adjektif. Yang pertama, kata adjektif bentuk. Yang kedua, kata adjektif cara. Yang ketiga, kata adjektif perasaan. Keempat, kata adjektif yang menerangkan sifat atau keadaan. Yang kelima, kata adjektif yang menerangkan tentang ukuran. Yang keenam, kata adjektif yang menerangkan tentang warna. Seterusnya, kata adjektif yang menerangkan tentang waktu. Yang ke-8, kata adjektif yang menerangkan tentang jarak. Seterusnya yang terakhir, yaitu kata adjektif yang menerangkan panca indera. Kata adjektif panca indera ini terbahagi kepada indera pandang, indera dengar, indera rasa, indera bau, indera sentuh, dan gabungan indera. Sekian saja sesi pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap perkongsian cikgu ini akan memberi sedikit sebanyak faedah dan manfaat kepada murid-murid sekalian. Sebelum mengundur diri, cikgu ingin memohon maaf di atas segala kekurangan sepanjang cikgu mengendalikan sesi pengajaran dan pembelajaran ini. Semoga kita dapat bertemu pada masa yang akan datang. Jaga diri dan hiasi peribadi. Bye-bye. Sekian, terima kasih.